Dalam video kali ini, saya akan kongsikan apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum anda ingin travel dalam musim PKP. Assalamualaikum, what is up guys? Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam siri terbaru untuk episod pertama kita punya vlog yang terbaru. Kepada anda yang baru tiba ke channel ini, pastikan anda subscribe to my YouTube channel kerana kita akan membawakan info-info berkenaan dengan langkah bagaimana untuk travel dalam musim PKP secara legal. Okey, pastikan korang tengok video ni sampai habis sebab semasa saya nak buat persediaan untuk travel ni, saya tak ada jumpa mana-mana agensi yang boleh explain secara lengkap daripada A sampai Z apa step yang saya nak kena buat. Saya kena call banyak pihak dan kena lalui proses ni sendiri, and that is how I came up with this tutorial, this guide untuk anda semua tengok supaya mengurangkan kesukaran anda dalam nak figure out apa nak kena buat. Jadi ingat, pastikan anda tengok daripada awal sampai habis kerana anda tidak mahu terlepas walau satu pun info, because that could be the difference between you can travel or not. Okay? Jadi untuk travel dalam musim PKP, ada beberapa SOP yang anda perlu follow. Jadi perkara pertama yang kita perlukan adalah dokumen. Antara dokumen yang diperlukan adalah salinan IC, dokumen perjalanan ataupun sebab-sebab kenapa anda perlu travel. Contohnya seperti tiket flight, salinan sijil kahwin ataupun salinan kad kahwin. Untuk wanita yang mengandung yang ingin beranak di Sarawak ataupun di mana-mana negeri di seluruh Malaysia, pastikan anda meminta kebenaran daripada doktor dan menerima surat kebenaran daripada doktor. Jadi untuk makluman kepada wanita yang mengandung, limit selamat untuk anda yang ingin fly ke Sabah ataupun ke Sarawak, yang ini tak kisah PKP atau tidak PKP, pastikan anda tidak melebihi tempoh mengandung 34 minggu kandungan pada tarikh yang anda nak fly. Kalau lebih daripada 34, walaupun dah ada tiket, anda tidak akan dibenarkan terbang. Okey, so semua dokumen ni tadi pastikan anda buat 2 salinan dan bawakan ke mana-mana balai polis yang berdekatan untuk mendapatkan kebenaran pihak polis. Jadi setibanya di balai polis, anda akan diberikan borang untuk diisi, dan sekiranya diluluskan perjalanan anda, pastikan semua dokumen tadi anda simpan. Jadi mungkin ada yang akan bertanya, apa contoh perjalanan yang dibenarkan? Setakat ini yang saya tahu, hampir semua reason untuk perjalanan diluluskan asalkan anda follow SOP. Tapi ini akan berubah di masa hadapan, kita tak pasti. Sebab masa saya tengah buat video ni, setakat ni yang saya tahu semua alasan yang diberikan diluluskan. Cuma untuk kategori ataupun keadaan-keadaan yang tertentu mungkin akan ada yang tidak diluluskan. Jadi yang itu kena ingat. Contohnya macam kawan saya, dia ada minta kebenaran untuk fly daripada Selangor ke Terengganu dengan alasan ingin berjumpa isteri. Saya bagi tahu dia call polis untuk tanya apa dokumen yang diperlukan. Polis cuma minta sijil kahwin. Itu je. Jadi kepada anda yang berada di Semenanjung Malaysia, basically selepas anda mendapat kebenaran pihak polis, anda dah boleh travel. Okey, bagi mereka yang ingin fly ke Sarawak, step korang belum habis lagi. Pastikan anda download apps yang dinamakan sebagai Enter Sarawak dan isi, register satu akaun untuk anda. Untuk setiap orang dewasa, anda wajib memiliki akaun sendiri. Bagi golongan emas ataupun golongan yang lebih tua ataupun kanak-kanak, tidak diwajibkan untuk ada akaun sendiri. Mereka boleh di-include sebagai travel dependent. Okey, selepas korang register akaun, ada 2 benda yang korang kena apply. Pertama adalah kebenaran untuk masuk ke Sarawak. Di bahagian ini, pastikan korang upload semua dokumen yang korang dah minta tadi. Untuk mereka yang travel bersama keluarga, especially husband and wife, pastikan korang include sekali sijil berkahwin kerana sekiranya anda perlu menjalani proses kuarantin mandatory, kalau tak ada sijil kahwin, korang akan diasingkan sebab tak ada bukti berkahwin. Selepas korang selesai apply Enter Sarawak, tidak ada official duration berapa lama korang punya application tu akan diluluskan. Jadi kalau katakan lebih daripada sehari ataupun 2 hari, pastikan korang call nombor-nombor ini untuk bertanya status kebenaran korang untuk memasuki Sarawak. Sekiranya dah diluluskan, 12 jam sebelum flight, okey, 12 jam sebelum flight, pastikan korang isi
e-health declaration. Yang ini basically adalah untuk korang declare yang korang tidak ada experience apa-apa simptom COVID-19. Jadi sekiranya anda ter-excited lebih macam aku, experience aku terisi declaration tu terlalu awal. Jadi 2 jam sebelum flight, health declaration aku expired. Jadi kena isi. Jadi pastikan benda ni korang ingat Jadi step terakhir untuk mereka yang nak travel ke Sarawak, ada satu lagi e-health declaration yang korang kena buat. Yang ini sebenarnya ramai orang terlepas pandang. So kena ingat, korang boleh Google dan pergi ke website SDMC, kemudian pergi kepada step 2. Isi borang tersebut, and then setibanya di airport Kuching ataupun airport Sibu ataupun airport Miri, benda ini adalah benda yang petugas di sana yang akan minta daripada anda. Okey? Jadi sebelum anda travel ke Sarawak, anda akan berada di KLIA. Saya nasihatkan supaya korang semua datang awal. Bukan awal 3 jam awal yang lebih awal. Kerana kita ada banyak possibility. Mungkin bagasi anda ada yang perlu top up, mungkin terlebih. Sebab kita tak tahu apa masalah yang akan jadi dekat airport. Sebab kalau sebelum ni, kalau bukan PKP, kalau jadi apa-apa masalah dekat airport, kita masih boleh call orang untuk ambil ataupun kita masih boleh minta tolong orang lain. Tapi dalam musim PKP, airport sangat-sangat lengang dan adalah antara kawasan yang sangat-sangat dikawal oleh pihak polis. Jadi pastikan anda datang seawal mungkin. Macam saya, flight saya pukul 4 petang, tapi saya datang awal lebih kurang dalam pukul 9 ke 10 pagi. Itu pun semasa dekat airport tu, saya rasa macam sekejap gila sebab ada banyak gila benda yang nak kena uruskan. Jadi apabila berada di airport, pastikan anda pegang dokumen-dokumen yang anda dah dapatkan sebelum perjalanan tadi. Especially surat polis. Dan juga untuk wanita mengandung, surat kebenaran doktor tu sangat-sangat penting. Itu dah macam lesen perjalanan dah. So 2 benda ni Tapi saya nak pesan, sangat-sangat berpesan kepada semua, sebelum fly pastikan korang makan secukupnya dan beli bekalan makanan sebelum fly. Saya ulang lagi, beli bekalan makanan. Sebab korang akan melalui satu proses yang sangat panjang, yang mana korang akan fly dan mendarat di Sarawak. Bila mendarat di Sarawak, korang akan lalui stages yang sangat banyak. Sepanjang tempoh melalui stage ni, korang tidak akan diberi makan dan korang tidak akan diberi kebenaran pun untuk pergi beli makanan dekat mana-mana kedai. So make sure sebelum fly, beli bekalan makanan dan air secukupnya. Contoh macam saya flight pukul 4 kan, sampai dekat Kuching lebih kurang dalam pukul 6, settle semua, dapat masuk bilik untuk kuarantin lebih kurang dalam pukul 10 malam. Dan sebenarnya kita orang bukan batch yang terakhir. Selepas kita orang tu, ada lagi orang lain yang masih belum masuk bilik. So ingat lagi sekali, beli makanan dan minuman secukupnya. Bagi wanita mengandung, yang ini tak kisah sama ada PKP ataupun bukan PKP, semasa check in dekat kaunter, petugas akan minta surat kebenaran doktor. Assuming ibu-ibu mengandung sekalian tidak melebihi tempoh usia kandungan 34 minggu, anda akan diberikan satu borang yang ada 3 salinan. Warna putih, warna biru dan juga warna merah. Okey, borang tu pekerja tu yang akan isikan. Ibu mengandung hanya perlu sign. Borang berwarna putih adalah untuk simpanan ibu mengandung. Yang berwarna biru ni adalah untuk diserahkan kepada pekerja AirAsia ataupun pekerja penerbangan di boarding terminal. Boarding terminal ni yang mana satu? Itu adalah tempat terakhir yang korang akan stop, checkpoint terakhir sebelum korang naik flight. Okey? Dan borang yang berwarna pink adalah untuk diserahkan kepada flight attendants masa masuk pintu tu, masa tu dia akan minta. So standby awal. Okey, setibanya anda di lapangan terbang di Sarawak, macam pengalaman saya, pihak petugas sediakan 3 jenis barisan. Satu, barisan mereka yang travel secara solo. Yang kedua, barisan untuk mereka yang travel dalam family. Dan barisan yang ketiga adalah untuk tentera. So jangan risau, pihak petugas memang dah asingkan. Jadi korang akan melalui proses screening. Ada banyak benda yang nak kena isi. Dan ini benda yang saya nak bagi tahu awal. Setibanya di Sarawak, korang akan banyak isi borang yang memerlukan anda untuk mengisi alamat. Aku rasa malam tu aku isi lebih kurang 10 kali ke 12 kali alamat. So pastikan korang hafal alamat, okey? Jadi untuk rakyat Sarawak yang IC ada tulis K, kuarantin di hotel ataupun di pusat latihan, especially hotel, free of charge. Tapi untuk mereka yang bukan daripada Sarawak, yang walaupun orang Sarawak, mak bapak orang Sarawak, tapi IC korang kalau tak ada tulis K, kuarantin korang kena bayar RM150 semalam. Dan sekiranya anda diluluskan untuk travel,
bersyarat iaitu quarantine mandatory 14 hari. So korang kena standby RM150 darab 14 hari. Banyak weh. Untuk mereka yang bukan warga negara Malaysia yang masuk ke Sarawak, swab dibayar oleh anda sendiri atas tanggungan anda. Saya kurang pasti kos dia lebih kurang dalam RM150 ataupun RM120, yang itu kena semak balik. Kalau ada siapa-siapa yang tahu detail sebenar, boleh tolong komen dekat ruangan komen kat bawah. Nanti saya akan pinkan komen tersebut. Okay? Jadi di airport tu juga, selepas selesai mengisi semua borang, korang akan melalui proses swab. Okay? Untuk swab ni saya tidak dibenarkan untuk record video, tapi apa yang saya boleh katakan kepada mereka yang tak pernah swab test, dia sebenarnya berbeza ikut orang. Macam saya ada resdung. Jadi masa dia jolok mulut dan jolok hidung, dia jolok dua-dua belah lubang hidung, okay? It was a very difficult experience for me. Hampir nak termuntah. Dan selepas dia jolok hidung tu, sakit tekak tu, sebenarnya sampai hari ni dah hari kedua saya kat sini, masih ada rasa sakit tu. Tapi ada setengah orang, dia jolok tu macam tak ada apa-apa. Tapi tips daripada doktor adalah semasa swab test, make sure kepala steady, tak bergerak ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan. Okay? Jadi selesai daripada swab test, anda boleh collect bagasi, kemudian bas akan tiba, boleh load semua barang ke dalam bas dan akan dibawakan ke pusat kuarantin. Bagi mereka yang lulus perjalanan with exemption, maksudnya tak perlu kuarantin, so step korang habis selepas swab test tadi. Tapi untuk mereka yang perlu kuarantin, korang akan dibawakan sama ada ke hotel ataupun ke mana-mana pusat agensi kerajaan yang disediakan untuk kuarantin. Jadi setibanya di pusat kuarantin, korang masih perlu isi borang lagi dan akan melalui proses briefing yang akan dilakukan oleh petugas kerajaan. Nasihat saya kepada anda semua, apa-apa arahan yang diberikan, tolong follow seeloknya, kerana frontliners ni semua penat, diorang kerja daripada pagi sampai tengah malam. Tolong jangan susahkan mereka. Tak kisahlah korang VIP ke, anak sultan ke apa ke, tolong follow. Okay? Sebab masa saya sampai tu, saya boleh nampak lah diorang memang penat. Tapi diorang tak mengeluh, diorang memang bila kita datang tu diorang memang tolong bagi troli untuk bawa beg. Cumanya dia tak akan tolong angkat barang itu kena ingat, diorang tak akan tolong angkat barang. Sebabnya kalau diorang angkat barang tu, boleh jadi benda tu adalah risiko kepada mereka. So yang tu harap faham jangan nak acah-acah jadi macam VIP pula. Okey, bagi anda yang perlu kuarantin, saya boleh katakan undang-undang kuarantin ni sebenarnya berbeza mengikut hotel. Contohnya macam ada hotel yang bagi servis dobi, ada yang tak ada dobi langsung. Maksudnya korang kena basuh pakaian sendiri semasa kuarantin. Ada yang membenarkan untuk dapat order GrabFood dan Foodpanda, tapi ada juga yang tidak membenarkan. Tapi apa yang boleh saya katakan, makanan dia setakat ni sedap dan kita tak sempat nak lapar pun dia bagi makan. Dia akan bagi breakfast, lunch and dinner. Untuk mereka yang melalui proses kuarantin di pusat kuarantin selain daripada hotel, saya tak berani nak komen sebab saya tak pernah ada experience tu. Tapi siapa yang ada experience, boleh share pengalaman korang kat dalam ruangan komen di bawah. Sebab saya bernasib baik kuarantin dekat Hilton Hotel. Alhamdulillah. Saya rasa ini seragam lah kot semua hotel. Tidak dibenarkan merokok. Jadi kepada semua abang-abang yang merokok di luar sana, bolehlah ambil peluang ni. 14 hari kuarantin tu sebagai peluang untuk mendidik diri anda berhenti merokok. Macam contoh kalau untuk Hotel Hilton, sekiranya anda kantoi merokok dalam bilik, dan sebenarnya memang boleh kantoi sebab dalam bilik ada smoke detector, korang akan didenda RM500 sekali kantoi. Pada anda, kalau ada soalan boleh ajukan soalan di dalam ruangan komen di bawah. Dan sekiranya korang nak tengok macam mana pengalaman saya melalui perjalanan untuk sampai ke Sarawak ni dalam tempoh PKP, boleh klik dekat sini. Dan juga pastikan anda subscribe to my YouTube channel kerana kita akan membawakan lebih banyak lagi info-info terbaru berkenaan dengan PKP ataupun apa-apa sajalah info-info semasa. My name is Azwan Jupri and I thank you guys again for watching, and I will see you guys in the next video. Bye bye.